Assalamualaikum, nama saya Muhammad Zaid Mazra'i bin Muhammad Hazli. Saya dari kumpulan 5. Jadi kumpulan kami akan menerangkan tentang isu penggunaan iaitu wasiat. Sebelum itu saya akan menerangkan sedikit apa itu wasiat. Jadi wasiat ini adalah satu instrumen ataupun satu kaedah di mana digunakan oleh umat Islam untuk perancangan harta Islam yang mana ia dilakukan selepas kematian si pemberi wasiat. Jadi kaedah ini juga amat digalakkan kepada umat Islam supaya dapat memudahkan pengurusan dan pengagihan harta kepada pewaris kelak dan dapat mengelakkan daripada berlakunya salah faham ataupun pergaduhan antara keluarga, saudara dan pewaris akan datang. Seterusnya, wasiat terbahagi kepada dua, iaitu daripada segi bahasa. Wasiat ni berasal daripada perkataan wasa yang bererti memerintahkan, menasihatkan, menjanjikan ataupun ikrar merujuk kepada pemberian ataupun sumbangan oleh seseorang kepada pihak lain setelah meninggal dunia, sama ada perkataan wasiat itu diucapkan ataupun tidak, dan sama ada di dalam bentuk harta ataupun manfaat. Jadi wasiat ni juga ada dia punya persyaratannya. Contohnya ada dalam surah Al-Maidah ayat 106 yang bermaksud, hai orang-orang yang beriman, apabila salah seorang daripada kamu menghadapi kematian sedang dia akan berwasiat, maka hendaklah wasiat itu disaksikan oleh dua orang yang adil antara kamu atau dua orang yang berlainan agama dengan kamu, jika kamu dalam perjalanan di muka bumi lalu kamu ditimpa bahaya kematian. Jadi ayat ini diturunkan kerana berlakon satu peristiwa oleh tiga orang pedagang. Jadi ada seorang maula dari Bani Sam iaitu Badil ibnu Abu Maryam yang keluar bersafar untuk berdagang. Sampai je dekat negeri Syam tu, Badil bergabung bersama Tamim Ad-Dari dan Adi ibnu Badak yang juga datang membawa barang dagangannya. Kemudian pada satu hari Badil jatuh sakit. Di negeri Syam pada masa itu tak ada orang Muslim lagi, dan Tamim dan Adi juga pada waktu itu beragama Nasrani. Disebabkan Badil merasakan kematian yang semakin hampir, maka Badil pun mewasiatkan kepada Tamim dan Adi agar menyampaikan semua barang dagangannya kepada keluarganya. Barangan Badil termasuklah piala perak yang berkiran daun pohon kurma daripada emas. Piala ini merupakan barang yang paling berharga dari semua dagangannya dan akan dijualkan kepada seseorang yang bergelar bangsawan. Jadi setelah Badil ni meninggal dunia, Tamim dan Adi ni pun mengambil piala tersebut lalu mereka menjualnya. Bila Tamim dan Adi ni sampai je dekat keluarga Badil, mereka serahkan semua tarikah ataupun harta peninggalan Badil kepada keluarganya. Tapi pada masa itu keluarga Badil merasakan kehilangan sesuatu iaitu piala tersebut. Lalu mereka menanyakan kepada Tamim dan Adi di manakah piala tersebut. Maka mereka menjawab bahawa Badil hanya meninggalkan tarikah tadi saja, tapi piala tersebut tak ada. Kemudian Tamim dan Adi pun menceritakan hal tadi kepada Rasulullah SAW. Lalu Allah pun berfirman dengan menurunkan surah Al-Maidah tadi ayat 106. Jadi ayat itu sebenarnya menceritakan bahawa hendaklah kalian mempunyai dua orang saksi semasa membuat wasiat, agar kejadian seperti Badil tadi tidak berlaku pada masa akan datang. Jadi selain itu Rasulullah SAW juga menggalakkan seseorang itu membuat wasiat sebagaimana dalam hadis Al-Bukhari dan Muslim. Tiada hak ataupun patut bagi seorang Muslim mempunyai sesuatu yang boleh diwasiatkan dibiarkan hingga 2 malam, melainkan wasiat itu tertulis di sisinya. Seterusnya ialah hukum wasiat. Jadi hukum asal wasiat ni mengikut pendapat jumhur fuqaha ialah sunat. Ia juga merupakan amalan yang digalakkan pada keadaan tidak melebihi 1/3 daripada harta pusaka. Namun hukum wasiat ini juga boleh bergantung kepada situasi individu tersebut. Jadi hukum wasiat itu menjadi wajib sekiranya ada sesuatu yang tertunggak ke atas pewasiat. Contohnya seperti ada hutang yang belum diselesaikan ataupun terdapat hak orang lain di dalam harta pewasiat yang perlu dipulangkan kepada pemilik asalnya. Jadi wasiat ini membolehkan waris selesaikan segala tanggungan ini agar si pewasiat terlepas daripada tanggungjawabnya. Ia juga boleh jadi sunat kalau kita buat amal jariah seperti bagi kepada sesiapa yang memerlukan ataupun rumah kebajikan, tahfiz, rumah anak yatim, masjid, surau ataupun tempat-tempat yang lain. Seterusnya ialah harus jika berwasiat kepada sahabat handai atau orang kaya yang bukan daripada golongan yang berilmu dan beramal soleh. Dan hukumnya makruh sekiranya wasiat tersebut diwasiatkan kepada orang-orang yang fasik dan orang yang sering melakukan maksiat dan kemungkaran. Hukum wasiat juga boleh menjadi haram di dalam keadaan perkara yang diwasiatkan itu bersifat haram, seperti mewasiatkan supaya wang tersebut diberi kepada kilang arak, rumah urut yang menjadi pusat maksiat atau pusat perjudian. Hukumnya haram sekiranya harta itu sendiri adalah haram, seperti arak yang bernilai tinggi. Wasiat seperti ini adalah haram dan tidak menjadi wajib kepada waris kelak untuk laksanakan wasiat tersebut.
Assalamualaikum, saya Nota Lili binti Syarifuddin. Okey, saya akan meneruskan perbincangan ini pada bahagian rukun dan syarat wasiat. Okey, untuk rukun wasiat kita ada 5 perkara. Yang pertama adalah pewasiat, dan yang kedua adalah penerima wasiat, serta yang ketiga adalah harta yang diwasiatkan, dan yang keempat adalah lafaz ataupun sirah, dan yang kelima adalah kadar wasiat. Okey, untuk yang pertama ni adalah pewasiat. Okey, syarat bagi pewasiat ni adalah dia mestilah seorang yang sempurna akalnya dan dia telah balik, dan pewasiat ni mestilah berumur 18 tahun ke atas. Okey, seterusnya pewasiat ni dia mestilah mewasiatkan harta dia secara sukarela dan bukan dipaksa. Okey, selain itu pewasiat ni mestilah seorang yang merdeka, sebab seorang hamba dia tidak boleh jadi pewasiat. Okey, yang kedua adalah berkaitan dengan penerima wasiat. Okey, untuk penerima wasiat dia mestilah syarat dia mestilah seorang yang beragama Islam, dan dia mestilah layak menerima harta tersebut, dan dia juga mestilah wujud ketika wasiat itu diberikan. Okey, bagi penerima wasiat, dia mestilah seorang yang memanfaatkan harta tersebut ke arah jalan yang betul dan bukan untuk perkara-perkara yang membawa kepada kemaksiatan. Okey, seterusnya yang ketiga adalah harta yang diwasiatkan. Okey, untuk harta yang diwasiatkan, syarat dia mestilah harta tu mestilah dimiliki sah oleh pewasiat tersebut, dan harta tu mestilah boleh dimanfaatkan secara halal, dan harta tersebut juga mestilah boleh dipindah milik serta bernilai. Okey, itu untuk harta. Dan yang keempat adalah mengenai lafaz ataupun sirah. Untuk lafaz wasiat ni dia ada dua, iaitu secara lisan ataupun bertulis. Okey, bagi secara lisan ni dia mestilah secara jelas. Okey, dia tidak boleh kira dia macam boleh difahami lah. Okey, contohnya lafaz dia macam ni. Okey, aku wasiatkan rumah ni kepada Zaliha setelah aku meninggal dunia. Okey, itu lafaz secara jelas. Okey, selesai pada bahagian lafaz, dan yang terakhir adalah mengenai kadar wasiat. Okey, untuk kadar wasiat ni dia mestilah 1/3 daripada harta pewasiat tersebut. Tapi sebelum tu, pewasiat tersebut ni mestilah dia kira dulu hutang-hutang yang dia ada. Setelah dia tolak hutang-hutang tu, dan dia ada lebihan harta dia. Jadi daripada lebihan itulah 1/3 digunakan untuk diwasiatkan kepada orang lain. Okey, itu adalah pada bahagian rukun wasiat. Okey, seterusnya saya nak kongsikan satu hadis yang berkaitan dengan wasiat, yang mana dalam hadis ni bagi tahu dekat kita bahawa pewasiat ni tak boleh wasiatkan harta mereka dekat waris sendiri. Okey, seperti mana sabda Rasulullah SAW, la wasiyata lil warisin illa an yasha'a al warisatu, yang bermaksud tidak boleh berwasiat kepada waris melainkan jika diizinkan oleh warisnya yang lain. Okey, dekat sini dapat kita ketahui bahawa seseorang pewasiat ni tak boleh mewasiatkan harta mereka kepada waris mereka tersendiri. Okey, itu sahaja perbincangan daripada saya. Sekian, terima kasih. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Imran Jabil Sonan dari kelas ME Tipi Nafsi. Okey, hari ini saya akan membentangkan tajuk kadar wasiat. Okey, kadar harta yang boleh diwasiatkan oleh pewasiat menurut ketentuan syarak adalah setakat 1/3 sahaja daripada harta bersih peninggalannya yang masih ada pada waktu kematiannya, setelah digunakan untuk belanja pengebumiannya dan penunaian hutang-hutangnya jika ada yang menjadi tanggungan pewasiat. So maksudnya lepas dia dah belanja untuk proses pengebumian dan hutang yang ada, kereta ke rumah ke, dia kena settlekan dulu, baru 1/3 yang lainnya tu akan diberikan kepada pewasiat. Okay, bagi orang yang tidak mempunyai ahli waris pula, ulama berselisih tentang kadarnya. Okay, ulama termasuk mazhab Maliki dan Syafi'i adalah tidak lebih daripada 1/3 harta, manakala mazhab Hanafi pula adalah harus lebih daripada 1/3 harta. So kita ikut mazhab Syafi'i kan, so kita akan tak lebih lah daripada 1/3 harta. Okay, ini adalah hadis riwayat Bukhari dan Muslim daripada Sa'ad bin Abi Waqqas, bahawa dia bertanyakan Rasulullah SAW, bolehkah kita berwasiat seluruh dan separuh hartanya? Tapi dilarang. Sabda Rasulullah SAW, aidihim finnas ayatafaffafuna alatan tada'ahum min khairun aghniya'a warasataka tada'a innaka kasir fasulus fasulus. Yang bermaksud, maka boleh berwasiat 1/3 daripada harta, sedangkan 1/3 itu pun sudah banyak. Sungguhnya, jika engkau tinggalkan waris dalam keadaan kaya atau cukup, lebih baik daripada engkau tinggalkan mereka dalam keadaan tidak cukup, dengan menandatangani tangan, meminta daripada tangan-tangan manusia. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Okay, wasiat yang dilakukan kepada orang lain yang melebihi 1/3 boleh dilaksanakan dengan beberapa syarat. Yang pertama, keizinan daripada ahli waris hendaklah diperolehi setelah orang yang berwasiat meninggal dunia. Ini kerana sebelum ia meninggal dunia, ahli waris tidak berhak terhadap harta yang diwariskannya. Yang kedua, orang yang memberi keizinan itu mempunyai ahli tasarruf untuk berbuat demikian. Hendaklah dipastikan bahawa orang yang menerima wasiat itu bukan ahli waris. Hal ini kerana ahli waris tidak boleh menerima harta melalui wasiat.
Saya ulangi, hal ini kerana ahli waris tidak boleh menerima harta melalui wasiat. Mereka mendapat bahagian tertentu dalam pembagian harta pusaka. Yang keempat, orang yang menerima wasiat bukanlah orang yang membunuh pemberi wasiat. Yang terakhir, harta yang diwasiatkan itu boleh dimiliki setelah pemberi wasiat meninggal dunia. Saya daripada saya, terima kasih. Assalamualaikum, saya Muhammad Ali Syakirin bin Azmi akan menerangkan tentang jenis-jenis wasiat. Dewasa ini kesedaran masyarakat Islam terhadap perancangan kewangan telah semakin meningkat. Kesedaran ini timbul hasil dari paparan akhbar dan media massa berkaitan risiko tiadanya perancangan kewangan, khususnya selepas kematian. Antara isu yang diwar-warkan ialah perebutan harta pusaka, pergaulan anak dan ibu, perceraian antara anggota keluarga, penderaan yang membawa kematian dan sebagainya. Atas dasar tersebut, Islam mendidik umatnya agar merancang agen harta sebelum berlakunya kematian melalui amalan wasiat, hibah, penulisan hutang dan sebagainya. Persyaratan Islam terhadap wasiat harta dijelaskan oleh Allah SWT di dalam Al-Quran Surah Al-Baqarah ayat 180 yang bermaksud diwajibkan atas kamu apabila seorang di antara kamu keratakan tanda-tanda maut jika ia meninggalkan harta yang banyak, berwasiat untuk ibu bapa dan karib kerabatnya secara makruf. Ini adalah kewajipan atas orang-orang yang bertakwa. Terdapat 4 jenis wasiat iaitu wasiat mutlak, wasiat musyarat, wasiat am dan wasiat khas. Yang pertama, wasiat mutlak. Wasiat ini dilakukan dengan bebas atau tidak terikat dengan syarat-syarat tertentu yang dikenakan ke atas harta diwasiatkan yang mungkin diletakkan oleh pemberi wasiat. Oleh itu, mengikut mazhab Syafi'i dan Hanbali, kesan dari wasiat mutlak ini ialah ia akan berkuat kuasa selama-lamanya. Yang kedua ialah wasiat bersyarat. Wasiat ini mengandungi syarat-syarat tertentu yang dikenakan oleh pewasiat. Para fuqaha bersependapat bahawa sah syarat-syarat diletakkan dalam wasiat asalkan ia tidak menyalahi syarat sama ada dari sudut harta, tujuan atau cara mengerjakan syarat-syarat yang dikenakan, dan hendaklah wasiat itu membawa kebaikan kepada penerima, pewasiat atau selainnya. Oleh itu, wasiat yang mempunyai syarat-syarat yang sah akan mengikat penerima dan terpulang kepada penerima wasiat sama ada menerima wasiat yang berserta syarat-syaratnya atau menolak wasiat tersebut. Sekiranya syarat-syarat yang terkandung di dalam wasiat bersyarat ini adalah sah di sisi syarak tetapi tidak dipenuhi oleh penerima wasiat, maka kesannya ialah wasiat itu menjadi batal. Yang seterusnya, wasiat am. Wasiat yang dibuat berbentuk umum seperti kepada penduduk sesebuah kampung atau bandar. Wasiat ini berbentuk sedemikian adalah merangkumi kesemua ahli penduduk tempat tersebut sama ada Islam ataupun kafir. Adapun bilangan yang paling minimum penerima suatu wasiat yang umum yang ditujukan kepada kumpulan yang ramai seperti penduduk sesuatu tempat, maka memadai dengan 3 orang mewakili kumpulan orang yang ramai tersebut menurut pendapat Imam Syafi'i. Jika pewasiat menyatakan golongan penerima wasiat tidak jelas, iaitu hanya secara umum sahaja, seperti mewasiatkan kepada fakir miskin, maka menurut pendapat Imam Syafi'i, harta yang diwasiatkan itu hendaklah digunakan untuk kepentingan fakir miskin di tempat harta itu berada. Pewasiat yang hendak mewasiatkan harta perlulah menyatakan dengan jelas dan betul supaya tidak menimbulkan kekeliruan. Yang terakhir, iaitu wasiat khas. Wasiat ini dikhususkan untuk pihak tertentu. Terdapat kemungkinan pewasiat dalam berwasiat kepada seseorang yang tertentu, membuat perbandingan kadar yang hendak diwasiatkan dengan kadar yang sepatutnya diterima oleh salah seorang waris pewasiat. Sebagai contoh, pewasiat mewasiatkan supaya memberikan hartanya kepada seseorang tertentu dengan kadar yang sama banyak dengan kadar anak lelakinya. Dalam kes ini, maka perlu dipastikan pewasiat ada meninggalkan anak atau tidak, jantina anak dan jumlah anaknya. Menurut pendapat Imam Syafi'i, Imam Hanafi, Al-Syabi' dan Al-Naqahi dan Al-Tawri, sekiranya pewasiat mewasiatkan bahagian anak lelakinya sedangkan ia mempunyai seorang sahaja anak, maka kadar pemberian wasiat yang dibenarkan ialah 1/2 bahagian harta. Tetapi jika anaknya tidak bersetuju, lebihan kadar wasiat yang dibenarkan itu, maka wasiat itu hanya sah setakat 1/3 bahagian sahaja. Seterusnya, jika diwasiatkan dengan kadar bahagian anak-anaknya dan pewasiat hanya ada 2 orang anak sahaja, maka penerima wasiat berhak mendapat 1/3 bahagian harta sahaja. Assalamualaikum, nama saya Nur Elena binti Muhammad Saleh. Seterusnya kita akan masuk berkenaan pembatalan wasiat. Pembatalan wasiat terbagi kepada 8 perkara, yang mana yang pertama adalah orang yang berwasiat kehilangan keahlian seperti gila yang berterusan. Menurut mazhab Hanafi berpendapat bahawa wasiat adalah batal kerana pewasiat itu gila, sama ada gila itu berterusan sehingga pewasiat meninggal dunia ataupun tidak. Sedangkan menurut pendapat jumhur, wasiat itu tidak batal disebabkan pewasiat itu tidak siuman, sama ada gila yang berterusan ataupun gila yang berterusan sehingga meninggal dunia ataupun tidak. Ini kerana pewasiat mempunyai keahlian ataupun mempunyai akal semasa membuat wasiat dan kehilangan selepas itu, yang mana yang menjadikan wasiat itu adalah sah. Okey. Yang kedua adalah pewasiat murtad. Menurut mazhab Syafi'i dan Hanafi berpendapat wasiat terbatal disebabkan pewasiat itu murtad dan meninggal dunia dalam keadaan yang murtad.
Begitu juga dengan penerima wasiat yang murtad boleh menyebabkan wasiat terbatal, yang mana ini menurut pendapat mazhab Maliki. Namun pada pendapat mazhab Hambali, wasiat yang dibuat tetap sah walaupun pewasiat itu adalah murtad. Yang ketiga adalah menggantungkan wasiat dengan sesuatu syarat yang tidak berlaku. Contohnya, seseorang berkata, jika aku meninggal dunia disebabkan sakitku ini, atau jika aku meninggal dunia dalam pengambaranku ini, maka aku berikan kepadamu hartaku. Namun, pewasiat tersebut tidak meninggal dunia dalam sesuatu tempoh yang dinyatakan. Maka wasiat yang dilakukannya itu dikira terbatal kerana syarat tersebut tidak berlaku. Okey, yang keempat adalah penarikan balik wasiat. Penarikan balik wasiat yang telah dilakukan oleh pewasiat adalah hak dan keistimewaannya yang boleh dibuat pada bila-bila masa yang dikehendakinya, sama ada ke atas semua ataupun sebahagian harta yang diwasiatkan. Penarikan balik wasiat boleh dilakukan secara terang-terangan, seperti pewasiat mengatakan, aku batalkan wasiatku itu, ataupun aku hapuskan wasiatku itu, ataupun seumpamanya. Yang kelima adalah penolakan wasiat. Wasiat akan terbatal jika sekiranya penerima wasiat menolak. Okey, yang keenam adalah penerima wasiat meninggal dunia sebelum pewasiat itu sendiri. Keempat-empat mazhab Sunni bersependapat bahawa wasiat terbatal disebabkan kematian penerima sebelum pewasiat meninggal dunia. Ini kerana wasiat hanya boleh berlaku selepas kematian pewasiat dan penerima menerima wasiat tersebut. Begitu juga wasiat terbatal jika penerima wasiat meninggal dunia selepas kematian pewasiat, sedangkan penerima wasiat belum sempat menerimanya, yang mana itu menurut pendapat jumhur kecuali mazhab Hanafi. Okey, yang ketujuh adalah penerima wasiat membunuh pewasiat. Menurut pendapat mazhab Hanafi dan Hanbali, wasiat kepada pembunuh adalah terbatal sama ada pembunuhan itu berlaku sebelum berlakunya wasiat. Contohnya seperti seseorang mencederakan seseorang lain dengan tujuan membunuhnya, kemudian sebelum dia meninggal dunia dia sempat mewasiatkan hartanya kepada orang yang mencederakannya itu, ataupun selepas berlakunya wasiat, walaupun diizinkan oleh waris-waris tetapi wasiat tersebut tetap juga terbatal. Ini kerana mereka menyamakan halangan pewarisan dengan wasiat. Oleh itu, bentuk pembunuhan yang menyebabkan terbatalnya wasiat menurut kedua-dua mazhab ini adalah sama seperti halangan pewarisan. Walau bagaimanapun, mazhab Syafi'i, Maliki dan Syiah Imamiyah berpendapat bahawa wasiat tersebut tidak terbatal walaupun pembunuhan itu secara sengaja atau bertujuan untuk mempercepatkan kematian pewasiat supaya mendapatkan harta yang diwasiatkan itu dengan segera. Ini kerana wasiat merupakan suatu akad pemilikan sama seperti hibah dan ia juga berlainan dengan pewarisan. Di negeri-negeri yang telah ada undang-undang wasiat, contohnya macam Selangor, Melaka dan Negeri Sembilan, mereka memakai pendapat mazhab Hanafi dan Hambali dalam hal ini. Yang terakhir adalah berlaku kerusakan terhadap harta yang diwasiatkan. Wasiat akan terbatal jika harta yang dinyatakan dalam wasiat itu rosak sebelum berlaku sebarang penerimaan. Okey, sebut tentang wasiat, suka untuk saya selitkan sebuah hadis daripada Rasulullah SAW yang bersabda, sesiapa yang mati dalam keadaan meninggalkan wasiat, maka dia mati di atas jalan yang satu dan mengikut sunnah, dan dia mati sebagai seorang yang bertakwa dan bersyahadah serta mati dalam keadaan dosa-dosanya diampunkan. Hadis riwayat Ibnu Majah. Seterusnya saya akan pas pada kawan saya untuk menerangkan topik seterusnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Ahmad Jumabir Ridwan dan hari ini saya ingin berbincang mengenai kesimpulan wasiat. So, mari agenda yang akan kita bincangkan pada hari ini ialah pada 0.1 kesimpulan wasiat, 0.2 isu-isu semasa mengenai wasiat. So, saya ada ambil petikan dari riwayat Al-Bukhari 2742 yang bermaksud daripada Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu an, aku telah berkata, ya Rasulullah, bolehkah aku mewasiatkan kesemua hartaku? Rasulullah menjawab, tidak boleh. Aku bertanya lagi, bagaimana dengan separuh daripadanya? Rasulullah SAW menjawab, tidak boleh. Aku bertanya lagi, bagaimana dengan pertiga daripadanya? Rasulullah SAW menjawab, maka boleh berwasiat 1/3 daripada harta, sedangkan 1/3 itu pun banyak. Sesungguhnya jika kamu meninggalkan warismu dalam keadaan kaya atau mencukupi, ia lebih baik daripada kamu meninggalkan mereka dalam keadaan tidak cukup, dengan menadah-nadah tangan meminta daripada tangan bantuan manusia. Hadis itu dipetik daripada riwayat Al-Bukhari dengan 2742. So, saya akan berbincang pasal benda ni pula. Kita akan bercakap pasal kesimpulan wasiat. Kejap saya. Okey, di sini. Alright, kesimpulan wasiat. Secara umumnya, ramai orang Islam yang salah faham tentang konsep faraid. Sebenarnya harus dipahami bahawa faraid hanya menetapkan nilai saham atau bahagian yang khusus untuk waris-waris tertentu, bukannya menentukan bentuk pembahagian. Pembahagian yang dibuat sewajarnya perlu munasabah mengikut kesesuaian dan mestilah mendatangkan keuntungan dari segi ekonomi dan kemampuan meningkatkan kualiti hidup dan pembangunan ekonomi waris. Orang Islam digalakkan membuat wasiat dan melantik wasi untuk mentadbir hartanya apabila meninggal dunia. Di dalam wasiat tersebut, mereka boleh menetapkan pembahagian harta pusaka tersebut mengikut faraid dari segi saham atau bahagian, serta mereka boleh menentukan secara khusus kaedah peletakan hak
hak harta-harta tertentu kepada waris-waris tertentu berdasarkan saham mereka menurut faraid. Contohnya anak lelaki diberikan sebuah rumah, manakala tanah pertanian diberikan kepada anak perempuan. Dengan cara demikian, masalah perkongsian satu harta bersama semua waris dapat dielakkan. Sekiranya harta yang tinggalkan tidak banyak, adalah lebih baik pewasiat memberi kuasa kepada wasi untuk membahagikan harta mengikut hukum faraid, dan pada masa yang sama memberi kuasa kepada wasi untuk bertindak dengan budi bicaranya untuk membahagikan harta tersebut dengan mengambil kira aspek ekonomi tanpa menjejaskan hak waris. Kesimpulannya, wasiat bukanlah sekadar dokumen pengagihan harta, tetapi ia adalah dokumen penting yang digunakan untuk mempercepatkan dan memudahkan urusan pentadbiran dan pengagihan harta pusaka untuk manfaat keluarga yang telah ditinggalkan. Kita akan berbincang mengenai isu-isu semasa berkenaan wasiat. Okey. Kosong 2. Isu-isu semasa berkenaan wasiat. Waris tidak memahami proses pengurusan dan tuntutan yang perlu dilakukan selepas kematian pemilik harta. Antara sebab utama nilai harta pusaka tidak dituntut memecah RM70 bilion. Peronia pusaka wasiat dan hibah Azrin Sabirin berkata kebanyakan waris tidak tahu proses sebenar yang perlu dilalui untuk melakukan tuntutan harta pusaka. Contohnya, agensi kerajaan yang harus disetujui, dokumen yang perlu disediakan serta kos dalam proses tuntutan. Beliau yang berpengalaman 18 tahun dalam industri pewarisan harta pusaka berkata, ada juga waris tidak ambil peduli mengenai harta pusaka ditinggalkan kerana nilainya tidak signifikan. Ini berlaku apabila nilai harta pusaka ditinggalkan tidak signifikan kerana terlalu rendah. Seterusnya, waris menganggap proses perlu dilalui tidak setimpal dengan nilai yang ingin dituntut. Permasalahan pusaka juga berlaku sebab waris tidak faham hak mengikut hukum faraid. Kebanyakan waris tidak tahu formula pengagihan yang sudah ditetapkan mengikut hukum faraid. Kerana ilmu ini paling kurang diberi perhatian di kalangan masyarakat Islam, khususnya orang Melayu. Katanya, beliau mengulas laporan muka depan Metro Ahad mengenai pusaka majoriti membabitkan milik orang Melayu yang gagal dicairkan membabitkan harta bernilai RM70 bilion. Azrin berkata faktor lain berlakunya keadaan itu adalah fee pengusaha harta pusaka yang mahal dikenakan pada waris ingin melantik pihak ketiga untuk menguruskan harta pusaka si mati. Sambungan daripada petikan yang saya cakap tadi. Fee pengurusan oleh firma guaman atau syarikat amanah di Malaysia adalah berdasarkan nilai harta pusaka ditinggalkan, dan fee dianggap membebankan waris kerana waris perlu menanggung fee itu. Justru masyarakat Islam di Malaysia khususnya perlu mempunyai kesedaran tinggi bagi memastikan harta yang ditinggalkan kelak tidak akan membebankan waris dari sudut kos dan proses. Seterusnya, harta pusaka ini dapat dicairkan dan menyumbang kepada pembangunan ekonomi orang Islam sendiri, katanya. Panel penasihat wasiat warkah Akhir Servis Sdn Bhd Ashraf Ismail berkata kebaikan berwasiat antaranya untuk menyelesaikan isu berkenaan dengan harta yang tidak dapat diuruskan atau harta yang tidak diselesaikan oleh waris termasuk hutang. Merujuk keadaan semasa sehingga ada RM70 bilion harta pusaka atau harta beku kerana tidak diselesaikan faraid dan sebagainya. Maka walaupun pada asal hukum digalakkan sunat muakkad, tapi kerajaan boleh pertimbangkan untuk mencari jalan mewajibkannya. Ini kerana kedudukan ini sudah sampai kepada peringkat darurat atau keadaan yang sangat berat. Masyarakat Islam perlu diberi kesedaran bersungguh-sungguh mengenai kepentingan pengurusan harta pusaka dan wasiat. Katanya, yang juga pegawai pentadbir agama daerah Ipoh Perak. Kenyataan ini saya petik daripada surat Akhbar Metro Harian. Link saya ada sediakan dekat situ. Boleh tengok link kat situ. Okey. Hadis berkenaan wasiat. Bahagian pertama, wasiat wajib. Seperti wasiat untuk menjelaskan apa yang wajib di atasnya, tanggungannya dan hak-hak untuknya. Seperti hutang atau transaksi jual beli atau amanah yang dititipkan, atau menjelaskan hak-haknya yang berada dalam tanggungan oleh orang lain, pinjaman yang diberikan kepada orang lain. Wasiat dalam kondisi seperti ini adalah wajib untuk menjaga hartanya dan melepaskan tanggungjawabnya, dan agar tidak terjadi sengketa di antara ahli waris setelah wafatnya dan di antara pemilik hak tersebut. Berdasarkan hadis, Rasulullah SAW bersabda, tidak ada hak seorang Muslim yang memiliki sesuatu yang ingin berwasiat padanya yang tertahan 2 malam kecuali wasiat ditulis di sisinya. Diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim, dan ini adalah lafaz hadis Al-Bukhari juzuk 3/186. Allah mensyariatkan bagimu tentang pembahagian pusaka untuk anak-anakmu, iaitu bahagi seorang anak lelaki sama dengan bahagian 2 orang anak perempuan. Dan jika anak itu semuanya perempuan lebih dari 2, maka bagi mereka 2/3 dari harta yang ditinggalkan. Jika anak perempuan itu seorang sahaja, maka ia memperoleh separuh harta. Dan untuk 2 orang ibu bapa, bagi masing-masing 1/6 dari harta yang ditinggalkan. Jika yang meninggal itu mempunyai anak, jika orang yang meninggal tidak mempunyai anak dan ia diwarisi oleh ibu bapanya sahaja, maka ibunya mendapat 1/3. Jika yang meninggal itu mempunyai beberapa saudara, maka ibunya mendapat 1/6. Pembahagian tersebut sesudah dipenuhi wasiat yang dia buat atau sesudah dibayar hutangnya. Orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih dekat. Manfaatnya bagimu, ini adalah ketetapan dari Allah. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha bijaksana. Dipetik daripada An-Nisa ayat 11.